Aduh ya, apa benda lah. Dah 2023 dah nak dekat masuk 2024 pun masih ada isu ahli parlimen lompat parti, ahli parlimen tukar sokongan. Apa benda lah. Zaman pemerintahan kerajaan Madani ini, wajar atau tidak perkara ini kita terima? Wajar atau tidak perkara berkaitan lompat parti ini kita raikan? Ini dah 2023 dah nak masuk 2024 pun masih ada lagi ni ahli parlimen yang perangai macam tu, tukar-tukar parti, tukar-tukar sokongan. So, apa kata anda? Wajar atau tidak? Sesuai atau tidak? Jomlah kita bahaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, da cia hau, wanakem, salam reformasi dan salam perpaduan madani. Bertemu kita lagi di channel SBS. Terima kasihlah kepada anda yang terus setia memilih channel SBS. Macam biasalah, sebelum kita mulakan berceloteh dalam video ini, saya nak minta dulu kepada semua para penonton, viewer SBS, jangan lupa untuk kita terus bersolidariti dan mendoakan saudara mara kita yang berada di Gaza. Jangan lupa kunut nazilah tu kita baca setiap kali lepas solat. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan sedikit usaha kita itu, doa itu tadi, moga Allah turunkan bantuan kepada saudara mara kita yang berada di Gaza. Bagi kita yang berada di Malaysia, jangan putus doa. Ini pesan SBS ni, jangan lupa. Okey, now berbalik kepada topik. Saya sebenarnya kan dah naik boring dah kan. Patutnya dah tahun 2023 dah nak mencapai tahun 2024 ni. Kita dah tak perlu nak berbincang lagi soal lompat parti, soal ahli parlimen tukar sokongan, ahli politik yang kata lompat, kejap kat sini, tak ada pendirian ni. Sepatutnya di tahun 2022, 23, 24 Kerajaan Madani dah berdiri dengan stabil. Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Kita dah tak kedengaran dah isu lompat parti, isu ahli parlimen tukar sokongan. Tapi sedih babe, sedih masih kita dengar lagi benda-benda macam ni. Apa kadang-kadang tak masuk akal lah ahli politik ni kan. Kalau dah kau tahu kau sibuk nak tukar sokongan, yang kau bertanding atas lencana parti kau tu buat apa? Kadang-kadang itu saya heran betul lah dengan ahli politik ni kan. Tapi iyalah, apa nak buat, dah mereka suka buat benda-benda macam tu kan. Jadi lately ni ramai orang bertanya dengan saya, adakah wajar atau tidak, adakah perlu atau tidak, adakah Datuk Seri Anwar ataupun kerajaan Madani kita meraihkan perkara-perkara begini. InsyaAllah dalam video ini saya akan jawab semua persoalan itu, termasuk pandangan peribadi SBS ni. Maksudnya pandangan saya terhadap isu ini. Walaupun mungkin ada segelintir kawan-kawan yang mungkin tak bersetuju dengan saya dengan pandangan saya ni. Lantang kau lah, jangan pisah. Okay, tak ada. Let's go straight to the topic. Okay, yang pertama sekali, seperti mana tuan-tuan yang follow saya lama, tentu tuan-tuan tahu bahawa saya konsisten membenci mereka-mereka yang melompat parti, membenci mereka-mereka yang tukar sokongan, membenci mereka-mereka yang bawa lagi kursi ni. Daripada dulu sampai sekarang, pendirian saya sama, tak pernah berubah. Saya tak pernah suka nak meraihkan mereka ini, kerana pada saya mereka ini mencacatkan proses demokrasi. Mereka inilah golongan yang menjejaskan kestabilan politik itu sebenarnya. Kita seharusnya belajar daripada langkah Sheraton. Apabila langkah Sheraton berlaku yang diketuai oleh Azmin Ali dan konco-konconya, dan kita lihat perkara itu tidak membawa keuntungan kepada negara pun. Ekonomi merudum masa tu, politik kucak-kacir. Malahan Perdana Menteri yang memperoleh jawatan daripada hasil usaha khianat ini pun, bukannya kekal. Kalau kita tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin kan, dia tak kekal pun, dia jadi Perdana Menteri pun tak berkat, penuh dengan tekanan, penuh dengan problem. Dia sendiri pun tak berkualiti nak pimpin negara. Maklumlah dia dapat pun daripada jalan yang tak berkat. Sebab itu kita lihat hasilnya Tan Sri Muhyiddin juga punya kerajaan akhirnya tumbang. Kemudian diganti pula dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Oleh kerana yang kaki lompat ini masih sama kekal dalam kerajaan itu, pun akhirnya Ismail Sabri terpaksa berdepan dengan masalah yang sama yang didepani oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Akhirnya Ismail Sabri pun mengalah, terpaksa bubarkan parlimen. Jadi akhirnya bila parlimen dibubarkan, pilihan raya pun berlaku dalam tahun 2022. Kerajaan Madani dan kerajaan perpaduan pun terbentuk. Datuk Seri Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10. Seharusnya isu lompat parti ni dah tak timbul lah lagi kan, sebab kerajaan baru dah berdiri. Kuasa Allah kan, pengkhianat-pengkhianat yang berkhianati dulu pun ramai yang terlungkup. Tapi saya rasa cukup kecewa, dah masuk 2023 nak mencapai 2024 pun masih lagi ada juga usaha lompat parti. Aduh. Untuk rekod, bila berlaku pengkhianatan langkah Sheraton sebelum ini, ahli-ahli parlimen telah pun menggubal akta lompat parti.
Tetapi akta itu terdapat loophole ataupun terdapat kelemahan-kelemahan tertentu. Kelemahan ini datangnya daripada mereka-mereka yang berada dalam Parti Bersatu dan kerajaan lah pada ketika itu. Kalau ikut penjelasan mantan Menteri Kesihatan dalam satu program Bual Bicara, dia sendiri mengakui bahawa ahli-ahli Parlimen Bersatu memilih untuk menolak perkara fasal RUU yang berkait dengan loophole yang saya sebutkan ini. Waktu draft pertama dibentangkan ke dalam Jemaah Menteri berkenaan dengan Akta Lompat Parti ni, draft ini disediakan oleh Tan Sri Wan Junaidi. Beliau letak dalam draft asal, kalau sekiranya ahli parlimen itu langgar pendirian dan prinsip parti. 2, ahli parlimen itu gagal untuk comply with the whip instruction in parliament. Maknanya ikut pendirian parti di parlimen. So dalam kes ini dia dah langgar lah. Dia dianggap bahawa telah melanggar undang-undang dan kena kosongkan itu kursi draft mereka. asal. Draft asal. Akhirnya ni dia. Bila dibawa ke Jemaah Menteri untuk dibincang draft ini, antara yang paling lantang menentang draft ini adalah ahli-ahli parlimen daripada Bersatu. Ini adalah menteri-menteri daripada Bersatu. Jadi padanlah muka kau kan. Kau sendiri yang pindah, kau sendiri yang tolak. Hari ni kau hadaplah perkara ni. Adalah lebih tidak masuk akal apabila pembangkang menuduh pihak Perdana Menteri ataupun Datuk Seri Anwar yang terhegeh-hegeh konon nak pergi beli ahli-ahli parlimen yang nak melompat ni, nak pergi bayar konon, nak pergi rasuah konon. Datanglah kau punya gila. Kau ingat kerajaan perpaduan ni tak stabil macam kerajaan tebuk atap ke? Hal ini jelas merupakan satu salah guna kuasa oleh Perdana Menteri dan satu bentuk rasuah. Perbuatan ini juga menghina peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Macamlah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar tu tak ada kerja lain nak pergi cari ahli parlimen kau seorang-seorang pergi sokong dia. Kerajaan perpaduan tu sendiri terbentuk dengan majoriti 2/3 dalam Dewan. Apa benda kau punya sembang ni? Pada pandangan saya secara peribadi, kenapa saya sebenarnya tak mahu meraihkan ataupun saya tak minat nak layan perkara-perkara begini? Yang pertama, kita lihat bahawa kerajaan madani ataupun kerajaan perpaduan ini mempunyai jumlah sokongan yang cukup daripada ahli-ahli parlimen. Walaupun ahli parlimen muar Syed Saddiq dah tarik sokongan, tapi jumlah yang menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan perpaduan ini masih lagi sekitar 147, 148 di dalam parlimen. Jumlah majoriti 2/3 ni tak adalah penting sangat pun, sebab bukannya banyak sangat perkara yang kau nak pindah menggunakan majoriti 2/3 dalam parlimen ni. Jadi sama ada jumlah itu mencecah 2/3 ataupun tidak, saya tak nampak itu menjadi isu. Yang mustahaknya adalah jumlah sokongan ahli parlimen kerajaan perpaduan itu lebih daripada cukup, mencukupi. Bak kata ayat Datuk Seri Anwar dulu kan, strong, formidable and convincing. Jadi fakta yang pertama, dengan jumlah ahli parlimen kerajaan perpaduan yang mencukupi ni, kerajaan perpaduan dan kerajaan madani ni sepatutnya tak perlu nak tengok pun sokongan ahli-ahli parlimen lain. Kerajaan madani dan kerajaan perpaduan ni sepatutnya tak perlu nak hirau sangatlah dengan sokongan daripada ahli-ahli parlimen pembangkang ni. Kerana kestabilan itu memang betul-betul kukuh. Jumlah yang mereka ada sokongan ini betul-betul kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan utama Akta Lompat Parti? Tujuan utama Akta Lompat Parti adalah menghalang ahli-ahli parlimen ini daripada bersikap macam ni lah. Kejap tu kau sana, kejap tu kau sini, kau dah apa hal. Itulah tujuan utama Akta Lompat Parti, mengekang ahli-ahli parlimen ini daripada menjadi katak, biar diorang jadi manusia, tahu. Namun masih lagi terdapat loophole dan perkara ini masih lagi boleh terjadi. Boleh pula dia sokong parti ni, pendirian dia sokong parti sana. Walaupun ahli parlimen pembangkang memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar dan saya pro kerajaan, tapi saya sedikit pun tak raikan mereka-mereka ini. Bukanlah kata saya langsung tak gembira. Pada saya kau nak sokong, sokonglah. Tapi untuk beria, sambut kau, main kompang, pasang mercun, huha-huha, pasang kapet merah, marilah masuk, marilah masuk. Tak adalah kau pergi jalan lah sana. Saya memang betul-betul tak minat meraihkan orang-orang begini. Sebab itu saya pesan dengan seberapa ramai aktivis Pakatan Harapan dan kerajaan perpaduan. Dia orang nak sokong tak apalah, baguslah dia orang nak sokong. Sekurang-kurangnya sokongan dia orang membuktikan bahawa Pakatan Pembangkang itu tengah berpecah belah. Jadi dia nak sokong Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar, baguslah. Tapi bagi pihak kita, pendukung kerajaan perpaduan, pendukung Pakatan Harapan, tak perlulah nak beria-ria kan. Kau nak sokong, sokong. Paling kurang orang datang, gemuk dia orang nak sokong PMX, baguslah. Baguslah. Terima kasih lah. Terima kasih. Ucap terima kasih je udah. Kita tak perlu nak beria-ria sangat, kerana apa
apa yang mereka lakukan ini adalah menyalahi Akta Lompat Parti. Walaupun Akta Lompat Parti itu terdapat loophole ataupun kelemahan, perkara ini mesti diperhalusi dan diperbaiki. Kita tak boleh nak raikan ataupun tak boleh nak terima secara berterusan perkara ini terus berlaku. Itu reason yang kedua. Reason yang ketiga, bila para pendukung Kerajaan Perpaduan dan Pakatan Harapan menerima sikap ataupun tindakan ahli-ahli parlimen pembangkang pada kali ini, janganlah kau marah pula bila tiba-tiba ada ahli parlimen kerajaan yang bertukar sokongan nanti. Buatnya mana-mana tiba-tiba 10 ahli parlimen daripada Kerajaan Perpaduan ni tiba-tiba nak sokong Wan Ahmad Faizal jadi Perdana Menteri. Jangan marah. Jangan. Sebab kau dah raikan dulu. Bila kita dah mulakan sikap menerima perkara begini, bila orang buat kau jangan marah. Jangan. Sebab itulah pendirian saya daripada awal. Saya tak minat nak raikan benda begini. Macam saya cakap tadi lah kan, ucap terima kasih sudah. Reason yang keempat, perkara begini akan mencetuskan semula ketidakstabilan politik di dalam negara. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, bahawa Kerajaan Perpaduan dan Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar ini sesungguhnya kukuh dan kuat. Jadi memang kita tak berapa nak perlukan sangatlah sokongan daripada ahli-ahli parlimen pembangkang. Bukanlah maksud saya tak payah sokong langsung. Macam saya cakap tadi lah, nak sokong baguslah kita ucap terima kasih. Tapi untuk meraikan mereka yang lompat parti, tukar sokongan, beria-ria untuk diri saya, no lah. Saya tak minat. Malahan kalau ditanya dengan saya, apa yang sepatutnya mereka lakukan bila mereka nak menyokong Perdana Menteri? Kalau mereka tak setuju dengan parti mereka, mereka meletak jawatan dalam parti. Letak jawatan kursi itu. Kosongkan kursi itu. Itu bawa anak jantan, babe. Itu bawa macam ini. Jadi itulah saja pandangan ringkas saya dalam isu ini. Saya pun tak mau nak bercakap panjang sebab pandangan ini ada pro and con-nya. Sebab saya tahu ada segelintir penyokong Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan menerima secara positif perkara ini. Saya tak salahkan mereka. Ini pandangan saya. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Okey. Jadi itulah saja apa yang saya nak sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa kita bertemu lagi dalam video-video akan datang. Dalam video-video akan datang tu cukup jarang lah aku buat video kan. Doakanlah saya kerap buat video ni. Doakan. Jadi saya nak sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.